Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah Hanin binti Ruslan. Saya akan terangkan untuk definisi anti hadis. Okey, maksud anti hadis ni ialah golongan yang menolak hadis secara total. Maksudnya anti hadis ni ialah satu golongan orang yang menolak hadis secara keseluruhan. Okey, hadis Nabi ni kan ialah bermaksud segala perbuatan, percakapan dan takrib yang digunakan, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, jadi anti hadis ni ialah golongan yang menolak sendiri hadis Nabi SAW ni. Okey, antara hujah golongan ini menolak hadis ini ialah disebabkan proses penulisan hadis yang lambat dan tidak relevan untuk digunakan pada zaman sekarang. Sebab proses penulisan hadis ni kan macam sedikit lambat, sebab macam kita kena susun perawi hadis tu, lepas tu kena pastikan matan tu betul, tak boleh salah sikit pun. Okey, jadi bagi anti hadis ni proses penulisan tu sangat lambat dan seterusnya tak relevan untuk digunakan pada zaman sekarang. Sebab hadis ni kan pada zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat pada zaman sahabat kan, tapi untuk digunakan pada zaman sekarang macam tak relevan lagi, macam tak sama. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fahanis binti Muhammad Nazari, nometrik D1911599. Okey, saya akan teruskan kepada latar belakang sejarah anti hadis. Okey, pada zaman Rasulullah, kemunculan ini dapat ditinjau di kalangan kaum Quraisy yang telah mendustakan ajaran baginda serta melemparkan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Namun mereka tidaklah dikategorikan sebagai anti hadis kerana telah nyata akidah mereka yang tidak beriman terhadap ajaran Islam itu sendiri. Okey, semasa zaman sahabat terdapat seorang yang bernama Umayyah bin Khalid yang cuba mencari penyelesaian terhadap seluruh permasalahan dengan hanya merujuk kepada Al-Quran sahaja. Dia telah membincangkan hal tersebut dengan Abdullah bin Umar, namun Ibnu Umar telah mengingatkan agar menerima dan melaksanakan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sungguh pun begitu, ia hanyalah dalam ruang lingkup pandangan peribadi seseorang dan tidaklah berkembang dalam bentuk kumpulan atau gerakan. Okey, Al-Hasan berkata semasa Imran bin Husain sedang mengajar hadis, terdapat seorang yang meminta agar tidak perlu mengajar hadis memadai dengan Al-Quran sahaja. Lepas tu Imran menjawab, engkau dan sahabat-sahabat engkau boleh membaca Al-Quran. Mahukah engkau mengajarkanku sembahyang dan syarat-syaratnya kepadaku, atau zakat dan syarat-syaratnya? Engkau selalu tidak hadir, sedangkan Rasulullah telah wajibkan zakat begini-begini. Orang itu menjawab, terima kasih, aku baru sedar. Pada kemudian harinya, orang itu menjadi seorang ahli fiqh. Seterusnya, golongan ini telah muncul secara berkelompok dalam kurun kedua Hijrah. Mereka ini berorientasi dan kepada dua perkara, iaitu penolakan terhadap hadis yang bersifat mutawatir seperti hadis ahad. Seterusnya, mereka yang mendakwa bahawa hadis bukanlah penerang atau penguat kepada Al-Quran, bahkan dianggap sebagai hukum yang terpisah daripada Al-Quran. Okey, pada zaman berkenaan, orang yang mula-mula berdebat dengan golongan ini ialah Imam Al-Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau telah berjaya mematahkan idea-idea palsu yang dikemukakan oleh anti hadis sehingga mereka kembali bersetuju dengan hujah-hujah beliau. Seterusnya, berpegang pada hadis Rasulullah SAW selepas kurun ke-11 Hijrah. Muncul semula fahaman ini yang dipelopori oleh golongan orientalis di Iraq dengan slogan menolak hadis. Situasi yang sama turut berlaku di Mesir pada zaman Syekh Muhammad
Abdu. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, seterusnya saya Nurul Sabarina akan membentangkan golongan yang terlibat dengan anti hadis. Okey, sebenarnya golongan anti hadis ni telah wujud di sepanjang zaman. Pihak yang terlibat dalam golongan anti hadis ini terdiri daripada musuh-musuh Islam. Antara kelompok-kelompok yang terlibat dalam golongan anti hadis ini adalah antaranya yang pertama, yang menolak hadis terus, yakni tidak menggunakan hadis tetapi mereka hanya menggunakan Al-Quran sahaja. Kalau dilihat melalui penulisan Qasim Ahmad, berasaskan penulisannya dan umum yang bercakap tentangnya pada hari ini, dapat dilihat bahawa dia membawa ideologi anti hadis, yakni menolak hadis dan menyeru manusia beramal dengan Al-Quran sahaja. Antara contoh-contoh pandangan dan pendapat yang dibawa adalah memadai kita dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran sudah cukup manakala hadis Nabi datang dari mulut manusia. Dalam Al-Quran menyatakan bahawa kami tidak meninggal suatu pun dalam Al-Quran. Maknanya Al-Quran telah merangkumi dan menjelaskan segala-galanya. Juga firman Allah, dia yakni Muhammad tidak bercakap sesuatu mengikut hawa nafsunya, melainkan adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah ke atasnya. Jadi atas asas ini dia mengatakan apa yang dikatakan oleh Nabi adalah wahyu, yakni Al-Quran sahaja, manakala hadis tidak boleh dipakai. Yang kedua, golongan yang juga anti hadis tetapi dalam masa yang sama mereka juga mencipta hadis yang lain. Ini merujuk kepada Syiah. Syiah hakikatnya adalah anti hadis, tetapi ramai yang tak perasan ataupun ramai yang tak sedar perkara ini. Masalah Syiah adalah lebih besar daripada isu Qasim Ahmad, walaupun tidak dinafikan kedua-duanya bahaya dan boleh merosakkan agama Islam. Namun Syiah lebih bahaya dari segi menolak hadis Nabi yang sahih, sama ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan selainnya. Lalu mereka mencipta hadis-hadis yang baru lagi palsu. Yang ketiga, yakni yang terakhir, adalah golongan orang yang mengiktiraf kedudukan Al-Quran dan Sunnah tetapi tidak mengamalkannya. Mereka ini mengambil separuh, tinggal separuh ataupun tidak beramal dengannya langsung, sebagaimana walaupun tak menolak kebenaran Al-Quran sebagaimana golongan anti hadis. Sebaliknya, mereka tidak beramal mungkin kerana mereka malas, suka melakukan maksiat, fasik dan sebagainya. Kumpulan-kumpulan anti hadis ini telah wujud di Malaysia sejak tahun 1984. Kumpulan ini diketuai oleh intelektual dan disokong oleh orang-orang yang berpengaruh. Mereka bergerak secara rahsia selepas diharamkan dan mengambil bahagian dengan ideologi-ideologi lain yang serupa yang tidak bertentangan dengan ajaran dan undang-undang Islam. Mereka terus merebak dalam pelbagai cara dan menggunakan semua peluang yang mereka ada. Tiada tindakan boleh diambil terhadap mereka kerana ketiadaan laporan daripada orang ramai dan akibatnya bukti-bukti kewujudan mereka sangat sukar untuk didapatkan. Penggunaan internet membantu mereka untuk mendapatkan ideologi dan menyebarkan ideologi mereka tanpa dikesan oleh pihak berkuasa. Pergerakan anti hadis di Malaysia telah dipelopori oleh Qasim Ahmad, seorang pengasas Parti Sosialis Rakyat Malaysia. Beliau bersama-sama rakan-rakannya seperti Osman Ali dan Abdul Manan Harun mula mengembangkan fahaman ini pada tahun 1985. Mereka cuba menarik perhatian umat Islam dengan mengemukakan teori bahawa ajaran Islam memadai dengan hanya berpandukan Al-Quran serta kajian saintifik menerusi akal. Pada September 1985, beliau telah menganjurkan sebuah majlis diskusi yang membahaskan tentang teori hadis di sebuah
di pejabat aliran, yakni aliran Kesedaran Rakyat di Jalan Sungai Nibung, Bayan Baru, Pulau Pinang, dan juga di rumah beliau sendiri di nombor 8 Jalan Gajah, Tanjung Bunga, Pulau Pinang. Berikutan itu, pihak beliau telah dikecam oleh para ulama atas doktrin sesatnya itu, dan pihak kerajaan telah membatalkan beberapa siri ceramah beliau yang telah dirancang untuk diadakan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, Selangor, Darul Ehsan. Seterusnya, pada bulan Mei 1986, Kasim Ahmad ni telah menulis sebuah buku yang bertajuk Hadis Satu Penilaian Semula, terbitan media Intelek Sdn Berhad. Okey. Di dalam buku tersebut, Kasim menceritakan bagaimana ia mendapatkan idea berkenaan penilaian semula hadis berasaskan pembacaannya melalui buku-buku tulisan Rashad Khalifah seperti The Computer Speaks, God Message to the World, Quran the Final Scripture, Quran, Hadis and Islam, dan Quran Visual Presentation of the Miracle. Kasim Ahmad juga cuba untuk membuktikan andaiannya bahawa hadis merupakan satu ajaran palsu yang dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai salah satu dari punca perpecahan dan kemunduran umat Islam. Antara kesilapan yang terdapat dalam buku yang dikarang oleh beliau, iaitu Hadis Satu Penilaian Semula, adalah: yang pertama, beliau mengatakan apabila Nabi Muhammad SAW wafat, beliau hanya meninggalkan Quran sahaja kepada umat Islam dan manusia. Sebenarnya Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan kitab Al-Quran dan ajarannya tentang bagaimana cara melaksanakan kandungan Al-Quran, kerana tugas Nabi Muhammad SAW bukan sekadar hanya menyampaikan Al-Quran tanpa mengajar bagaimana cara melaksanakan kehendak Al-Quran itu. Selain itu, Kasim Ahmad juga mengatakan buku hadis sahih tidak mengandungi kata-kata ataupun perbuatan Rasulullah. Mereka hanya mengandungi apa yang dianggap oleh pengumpul-pengumpul hadis, iaitu Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah sebagai hadis-hadis sahih atau laporan sahih mengenai kata-kata dan perbuatan-perbuatan Nabi. Pendek kata, hadis tak lain tak bukan baginya adalah ajaran palsu yang telah dikaitkan dengan nama Nabi. Tuduhan Kasim ini adalah tuduhan yang melulu, yang berbentuk sentimen, bukan ilmiah, kerana Kasim tidak menerangkan bagaimana kajiannya yang telah dibuat sehingga sampai kepada natijah sebagaimana yang didakwanya. Yang terakhir, Kasim Ahmad mengajak manusia berguru kepada sejarah dan menyatakan bagaimana berlaku penyelewengan oleh sarjana-sarjana agama ini kepada kitab Injil setelah 300 tahun Nabi Isa wafat. Begitu juga diterangkan penyelewengan kepada kitab Taurat selepas wafatnya Nabi Musa yang dilakukan oleh sarjana-sarjana agama ini dengan mengadakan kitab Talmud. Dan bagaimana berlaku juga kepada umat Islam setelah kira-kira 250 tahun Nabi Muhammad SAW wafat, yang dilakukan oleh sarjana-sarjana agama Islam dengan mewujudkan buku-buku hadis untuk menggantikan Al-Quran. Atas faktor ini, maka kerajaan telah mengharamkan buku tersebut melalui warta kerajaan bertarikh 10 Julai 1986. Seterusnya pada Oktober 1992, beliau dengan pendirian yang sama telah menulis sebuah buku yang bertajuk Hadis Jawapan kepada Pengkritik, terbitan media Intelek Sdn Berhad. Maka kerajaan sekali lagi telah mengharamkan buku berkenaan melalui warta kerajaan yang bertarikh 21 April 1994. Seterusnya pada 11 Jun 1995, golongan anti hadis ini telah menubuhkan Jemaah Al-Quran Malaysia atau lebih dikenali sebagai JAM di Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Motif penubuhannya ialah menyeru umat Islam di Malaysia dan di seluruh dunia kembali kepada ajaran Tuhan dalam kitab sucinya, iaitu Al-Quran. Walau bagaimanapun, pertubuhan ini gagal didaftarkan kerana tidak mendapatkan kebenaran daripada kerajaan Malaysia. Sekian daripada saya, Nurul Sabarina. Okey, seterusnya untuk kesimpulan. Sebagai umat Islam ini, kita kenalah percaya bahawa Al-Quran dan Al-Quran dan As-Sunnah ni merupakan panduan utama kita, merupakan sumber utama kita yang disepakati. Okay? Kita ni umat Islam akan sentiasa berada di atas yang betul, atas jalan yang betul kalau kita jadi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan hidup kita. Itu saja dari saya. Terima kasih.